Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Oke, baiklah, pada hari ini kita teruskan pembelajaran tentang kemahiran proses sains. Yang kelima iaitu kemahiran meramal, dan satu lagi kemahiran proses sains yang keenam iaitu berkomunikasi. Oke, kita mulakan dengan kemahiran proses meramal. Oke, apakah yang dimaksudkan dengan meramal? Oke, meramal maksudnya membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian. Dan satu lagi, berdasarkan kepada pengalaman yang lepas atau pengalaman yang lalu. Dan berdasarkan kepada data yang diberi. Oke, biasanya data yang diberi ini dalam bentuk jadual, graf, carta pie atau sebagainya. Dan ada juga data yang diberi dalam bentuk gambar rajah. Oke. Kemahiran proses sains meramal atau meramalkan. Oke, biasanya kemahiran proses sains meramal ini kamu hendaklah merujuk kepada nilai pemboleh ubah dimanipulasi yang cikgu tandakan PM di sini, dan satu lagi pemboleh ubah bergerak balas iaitu PB yang cikgu tandakan di sini dalam sesuatu penyiasatan. Okey, sebab itu suka cikgu ingatkan untuk menjawab soalan-soalan sains ini, terutama sekali kertas 2 untuk peperiksaan ya ataupun ujian, bahkan untuk UPSR sekalipun, kamu dikehendaki cari 3 pemboleh ubah yang terlibat dalam sesuatu penyiasatan itu. Penting untuk kamu cari dulu, supaya nanti kamu boleh senang untuk menjawab soalan-soalan yang lain. So, itulah cikgu selalu tekankan apa itu PM, apa itu PB, apa PMR dalam penyiasatan. Itu adalah tips atau kuncinya untuk supaya kamu dapat menjawab dengan baik untuk soalan subjektif kertas 2 ya biasanya. Okey. Contoh-contoh soalan untuk meramal. Okey, yang kita lihat sini, meramalkan secara umum perubahan yang berlaku secara kualitatif. Okey, maksudnya di sini perubahan yang berlaku secara kualitatif ini, cikgu bagi satu situasi. Okey. Kamu diminta untuk membuat ramalan tentang sama ada esok hari adalah hujan ataupun keadaan cuaca cerah. Okey. Jika cikgu minta kamu untuk membuat ramalan tentang esok sama ada hujan ataupun tidak hujan atau cerah ya. Okey, bagaimana kita nak meramal? Okey, tentu kita akan melihat ataupun memerhati keadaan peristiwa yang berlaku sebelumnya kan? Ataupun pada hari ini. Okey, pada hari ini kalau kita lihat cuaca mendung dan hujan. Okey, kemarin pun pada hari kemarin cuaca juga mendung dan juga hujan. Okey, jadi daripada pemerhatian kamu ataupun pengalaman yang lepas, kamu sudah boleh meramal pada hari esoknya sama ada hujan ataupun cerah. Okey, itu yang dipanggil meramal secara umum perubahan yang berlaku secara kualitatif. Okey, yang kedua, ramalkan perubahan yang berlaku apabila. Ini adalah contoh soalan. Okey, yang ketiga, ini yang berbeza dengan yang pertama tadi, iaitu secara kualitatif. Yang ketiga ini, kamu kena meramal secara spesifik perubahan yang berlaku, iaitu secara kuantitatif, dengan merujuk kepada maklumat yang diberi, iaitu dalam pemboleh ubah bergerak balas dan juga pemboleh ubah dimanipulasikan dengan menyatakan nilai. Dan biasanya meramal secara kuantitatif ini dia melibatkan nombor dan juga ada penggunaan unit pengukuran. Okey. Teknik atau kaedah menjawab. Okey, ada 2 di sini teknik
bukan dua ya. Maksudnya ada dua di sini situasi. Yang pertama, nyatakan perubahan yang akan berlaku kemudian selepas ataupun selepas itu. Ini biasanya yang akan kamu kena laksanakanlah ataupun teknik yang kamu kena gunakan. Kamu nyatakan apa perubahan yang akan berlaku kemudian ataupun selepas itu. Itu adalah teknik dia. Okey, jadi ada dua cara kaedah menjawabnya. Yang pertama, rujuk perubahan yang berlaku pada PM dan PB. Apa perubahan yang berlaku pada PM dan PB? Okey, jadi kalau kita bercerita tentang merujuk kepada perubahan, mestilah kita kenal pasti apa pola atau corak pada pemboleh ubah manipulasi dan juga pemboleh ubah bergerak balas. Okey, pola dan corak ini ada 3. Pola perubahan ataupun corak perubahan ini ada 3. Yang pertama, bertambah. Yang kedua, berkurang. Dan yang ketiga, corak perubahannya dia tiada perubahan. Jadi ingat, ada 3 corak perubahan ataupun dipanggil juga sebagai pola, iaitu pertama bertambah, kedua berkurang, dan yang ketiga tiada perubahan. Kadang-kadang ada juga yang sebut meningkat ataupun menurun. Itu pun salah satu corak perubahan juga. Okey. Situasi kedua. Soalannya nyatakan suhu air pada minit ke-20. Ini bentuk-bentuk soalan situasinya ya. Okey, bagaimana teknik menjawab ataupun kaedah yang kamu gunakan untuk menjawab? Kamu dikendaki memberi suatu nilai yang betul berdasarkan corak atau pola pada pemboleh ubah manipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Jadi suatu nilai itu kamu kena rujuk sama ada nilainya tu sama ada coraknya bertambah ataupun berkurang, ataupun satu lagi corak perubahannya tiada perubahan. Okey, kita lihat bentuk soalannya. Contoh. Okey, di sini cikgu ada letakkan 2 contoh, tapi bentuk dalam bentuk data lah. Data diberi dalam bentuk jadual. Okey, contoh yang pertama. Contoh yang pertama ini adalah jadual pemanasan air ataupun pendidihan air. Di mana dia menggunakan isi padu air yang berbeza. Okey, 40 ml sehinggalah kepada 80 ml. Okey, yang ini adalah pemboleh ubah dimanipulasikan. Ingat ya, kalau bentuk jadual seperti ini, macam mana cara untuk mengenal pasti mana pemboleh ubah manipulasi atau PM dan mana satu pemboleh ubah bergerak balas atau PB? Tengok jadual begini, atas bahagian yang di atas ini iaitu isi padu air ni adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Manakala yang di bawah adalah pemboleh ubah bergerak balas, iaitu masa untuk air mendidih. Okey, jadi kamu lihat pola perubahan. Tadi cikgu ada bagi slide sebelumnya ada diterangkan kan kaedah menjawabnya, iaitu melihat kepada corak perubahan. Barulah kita boleh buat ramalan. Okey, tengok corak perubahannya. Untuk pemboleh ubah manipulasi, iaitu isi padu air, pola perubahannya semakin bertambah. 40, 50, 60, 70 dan 80. Begitu juga dengan masa untuk air mendidih, iaitu pemboleh ubah bergerak balas ini. Pola perubahannya juga bertambah, iaitu 2, 4, 6, 8 dan di sini kosong. Jadi di sini yang kamu perlu membuat ramalan ataupun kamu perlu ramalkan berapa masa untuk air itu mendidih. Okey, untuk menjawab ini kamu kena cari beza. Cari beza oleh kerana corak perubahannya tadi bertambah, iaitu masa untuk air itu mendidih itu bertambah, maka kamu kena cari bezanya dengan cara
Mula-mula kamu tolak dulu ya. Yang selepas dengan yang sebelum. 4 tolak 2 sama dengan 2. Maknanya, pertambahan masa untuk air itu mendidih adalah sebanyak 2 minit. 2 minit dan ini pun 2 minit sampailah ke minit ke-8 pun sama, iaitu 2 minit. Oleh kerana di sini pertambahan masa untuk air mendidih itu bertambah secara seragam ataupun sekata, maka di sini kamu boleh sudah ramalkan berapa suhu air, berapa masa untuk air itu mendidih jika kamu menggunakan 80 ml air. Okey, soalannya di bawah di sini, ramalkan masa air mendidih jika 80 ml air digunakan. Okey, tapi di sini tak diberikan. Okey, jadi kamu cari beza dengan cara menambah. Kenapa kita perlu menambah? Sebab pola perubahan untuk masa untuk air itu mendidih adalah bertambah, semakin bertambah. Jadi kita cari bezanya lah dengan cara kita tambah. Okey. Jadi jawapannya di sini 8 tambah 2 ialah 10. Jadi di sini pada isi padu air 80 ml, masa yang diperlukan oleh air itu untuk mendidih adalah sebanyak 10 minit. Jadi jawapannya 10 minit. Okey, perlu cikgu ingatkan di sini, semasa kamu menjawab soalan ramalan, tolong tulis unit yang diberikan. Okey, contoh dalam soalan ni, unit yang diberi ialah minit. Jadi kamu letakkan minit selepas nombor yang itu, nombor yang kamu tulis. Jangan letak hanya 10 sahaja. Minitnya tiada. Itu menyalahi. Kalau pemeriksa di peringkat UPSR, dia akan bagi tanda pangkah di situ. Sebab kamu tidak menyatakan nilai atau unit yang digunakan. Okey, tips yang di ujung sini, cari beza dengan menambah jika pola perubahan semakin bertambah secara sekata. Okey, untuk contoh yang kedua, ini pula adalah penyiasatan tentang bilangan rusa di hutan Z dari tahun 1970 sehinggalah pada tahun 2010. Tetapi pada tahun 2010 tidak dinyatakan berapakah bilangan rusa di hutan Z. Jadi kamu kena buat ramalan. Okey, bagaimana untuk meramal berapakah jumlah bilangan rusa di hutan Z pada 2010? Kita tengok data yang diberikan. Itu kamu cari bezanya. Okey, sebelum mencari bezanya, kamu kena lihat dahulu. Adakah data yang diberikan ni, polanya ataupun corak perubahannya bertambah atau berkurang? Okey, kita lihat ya. 1970, 450 ekor yang ada. Kemudian pada tahun 1980, bilangan rusa tinggal 350 ekor. 1990 tinggal 250 ekor dan pada tahun 2000 tinggal 150 ekor. Daripada data yang diberi, kamu boleh lihat di sini bilangan rusa di hutan Z semakin berkurangan. Jadi kalau dia semakin berkurangan, kamu cari beza, iaitu dengan cara kamu tolak 450, kamu tolak dengan 350. Jadi bezanya ialah 100. Okey, begitu juga kamu tolak dengan setiap tahun ini. Berapakah beza dia? Okey, semua corak perubahannya di sini semakin berkurang dengan sekata ataupun secara seragam. Okey, jadi oleh kerana berkurang secara seragam tadi, maka untuk tahun 2010 ini, apa yang perlu kamu buat, 150 ini, iaitu pada tahun sebelumnya, pada 10 tahun sebelumnya, 150 ini kamu tolak dengan 100. Jadi berapakah jumlahnya? Okey, jawapannya adalah 50 ekor. Okey, soalannya, ramalkan bilangan rusa di hutan Z pada tahun 2010. Jawapannya ialah 50 ekor. Dan perlu tulis unit yang digunakan, iaitu di sini dia gunakan ekor.
Oke, untuk contoh yang kedua ini, cari beza dengan menolak jika pola perubahan semakin berkurang secara sekata. Oke, ada beza kan? Apa ini contoh 1 dengan contoh 2 tadi? Oke, contoh 1 kita tambah. Manakala contoh 2 kita tolakkan dia untuk cari bezanya. Oke, jadi cikgu harap kamu faham untuk kemahiran meramal ini. Dan dalam meramal ini, tolong perhatikan corak perubahan yang berlaku. Sama ada bertambah, berkurang, ataupun tiada perubahan. Dan kamu kena tengok data-data yang diberikan. Okey, kemahiran yang seterusnya iaitu kemahiran proses sains berkomunikasi. Okey, menerima, memilih, menyusun dan mempersembahkan maklumat atau idea dalam bentuk tulisan, lisan, jadual, graf, rajah ataupun model. Okey, ini adalah salah satu kemahiran yang penting juga, kerana biasanya dalam soalan kertas 2 kamu disuruh biasanya soalan-soalannya lebih kepada memindahkan maklumat dalam bentuk contohnya ayat kepada bentuk jadual, ataupun daripada bentuk jadual pindahkan maklumat itu dalam bentuk graf ataupun carta pie dan sebagainya. Jadi penting juga ni, sebab untuk soalan ini biasanya dalam kertas sains kertas 2 markanya adalah paling tinggi, iaitu 2 marka. Marka yang paling tinggi ialah 2 dalam sains untuk satu soalan, pecahan soalan. Okey. Apakah itu kemahiran berkomunikasi? Kamu diminta untuk mencatat dan membacakan maklumat. Contohnya ya, mencatat dan membacakan maklumat itu adalah satu bentuk kemahiran berkomunikasi. Kemahiran berkomunikasi juga boleh dilakukan dalam bentuk sama ada gambar. Kita lihat di sini ya, gambar. Daripada gambar ini kamu boleh berkomunikasi sama ada dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Lisan maksudnya kamu terangkan. Lisan tu bercakap lah. Kamu terangkan ciri-ciri yang ada pada ikan. Ciri-ciri fizikal yang ada pada ikan. Okey, itu lisan. Dan mungkin juga kamu disuruh berkomunikasi tentang gambar ini melalui ataupun dengan cara membuat penulisan. Okey, jadi itu berkomunikasi dalam bentuk gambar. Kemudian ada juga komunikasi berbentuk carta. Ini biasanya kalau sekiranya kamu disuruh membuat pengelasan ataupun kemahiran mengelas. Okey, jadi kamu diminta untuk membuat carta pengelasan berdasarkan kepada apa objek yang kamu hendak kelaskan. Okey, itu juga adalah satu bentuk komunikasi. Okey, kadang-kadang juga dia bagi dalam bentuk jadual pengelasan. Okey, yang ketiga ialah dalam bentuk graf. Okey, dalam bentuk graf, biasanya kamu akan disuruh membina satu graf berdasarkan kepada maklumat yang diberi, sama ada dalam bentuk jadual ataupun dalam bentuk pernyataan, ayat pernyataan. Dan yang keempat, kamu boleh berkomunikasi dengan menggunakan model. Biasanya dia bagi kamu model. Model tu mungkin berbentuk 3D atau 2D. Okey, jadi model ini kamu boleh berkomunikasi dengan menggunakan model ini berdasarkan kepada gambar dalam model tu. Dia macam beginilah juga, sama dengan yang pertama tadi, iaitu gambar. Tapi ini lebih kepada model bentuk 2D atau 3D. Biasanya model bentuk 3D lah, 3D. Okey, itu kemahiran berkomunikasi yang boleh dilakukan dalam berbagai bentuk. Okey, ini satu contoh kemahiran berkomunikasi di mana
kamu diminta untuk memindahkan bentuk maklumat daripada jadual kepada graf. Okey, ini bentuk jadual, kemudian kamu pindahkan dia dalam bentuk graf seperti ini. Okey, biasanya contoh soalannya di sini, bina satu graf berdasarkan maklumat dalam jadual di atas. Okey, jadi jadual ini, maklumat di dalam jadual ini kamu pindahkan dalam bentuk yang lain, iaitu dia kamu disuruh untuk memindahkan dalam bentuk graf. Okey, jadi kalau nak buat graf, kamu kena buat macam beginilah. Okey, contohnya di sini 40 isi padu air, berapa masa yang diperlukan? 14 minit. Okey, ini adalah bentuk komunikasi, iaitu memindahkan bentuk maklumat. Okey, kalau sekiranya dia minta kamu untuk memindahkan maklumat dalam bentuk graf, pastikan paksi yang menegak ini adalah untuk pemboleh ubah bergerak balas. Paksi yang menegak adalah untuk pemboleh ubah bergerak balas, manakala paksi yang melintang, iaitu di bawah ni, adalah untuk pemboleh ubah dimanipulasikan, iaitu isi padu air dalam unit mililiter. Jangan lupa tulis unit dia. Apa unit yang diberikan, kamu kena tulis di dalam graf tersebut. Okey, jadi ini sebenarnya soalan yang memindahkan bentuk maklumat seperti ini, markah yang diberi adalah banyak, iaitu 2 markah. Jadi kalau kamu tidak dapat memindahkan maklumat ataupun kamu tidak mahir untuk berkomunikasi, maka kamu sudah akan hilang markah yang banyak di situ, iaitu 2 markah. Okey, baiklah, setakat itu sahaja pengajaran cikgu untuk 2 kemahiran proses sains, iaitu meramal dan satu lagi berkomunikasi. Dan cikgu mengharapkan apa yang cikgu terangkan pada hari ini memberi kefahaman kepada kamu untuk memahami tentang kemahiran proses sains, meramal dan satu lagi berkomunikasi. Sehingga kita berjumpa lagi di sesi pembelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.